Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazila Natasha binti Ghaffar bersama rakan saya Nursyada binti Nasir akan membentangkan produk PDP digital kami yang bertajuk Jom Belajar Irama dengan Alat Perkusi. Baiklah, produk kami ini dibina berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran di SKP Pendidikan Muzik tahun 3 yang berfokuskan kepada pemahaman irama. Jadi, produk Canvas set yang kami laksanakan ini berfokuskan kepada 3 kaedah daripada 3 tokoh utama, iaitu kaedah Kodali, kaedah Call Off dan juga kaedah Dark Cross. Dan setiap kaedah-kaedah ini kami menghasilkan aktiviti-aktiviti dalam laman Canvas set kami. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay, next. Baiklah, dalam laman utama ini kami memaparkan ada isi kandungan apa yang kita akan pelajari dalam laman utama ini. Di sini kita lihat banyak button-button yang kita boleh tekan dan kita boleh terus kepada laman yang kita hendaki. Contohnya bila kita tekan aktiviti Kodali, dia terus ke laman aktiviti Kodali tersebut. Okey, balik kepada laman utama. Di sini kita ada 6 isi kandungan yang kita akan pelajari dalam laman Canvas set ini, iaitu pengenalan, aktiviti Kodali, aktiviti Call Off, aktiviti Dark Cross, latihan pengukuhan dan juga kami ada DIY Marakas. Okey, kita akan, bila kita lihat kepada di sini, kita nampak ada button untuk ke laman yang seterusnya. Bila pelajar ataupun kita akan tekan button ni, dia akan terus automatically ke laman yang seterusnya. Okey, tekan button yang seterusnya. Okey, di sini kita ada laman pengenalan. Di sini kami menerangkan 3 aspek utama, iaitu pemahaman untuk pemahaman irama, mengenal alat perkusi dan juga mengenal nilai not sebelum pelajar masuk kepada aktiviti-aktiviti setiap tokoh. Okey, di sini kita ada pengenalan, iaitu memahami irama. Di sini kita menerangkan maksud irama tersebut. Macam di sini kita boleh lihat, irama ialah susunan bunyi panjang dan pendek yang dihasilkan mengikut pola tertentu dalam muzik. Dan bila kita scroll ke bawah, kita boleh lihat ada juga untuk mengenal alat-alat perkusi. Dalam laman ini dia memaparkan 6 jenis alat perkusi yang pelajar boleh lihat, dan kita ada gambar dan juga cara-cara untuk bermain. Okey, kita ada TikTok, Logic, Kerincing dan 3 yang lain. Jadi di sini kami juga ada memaparkan link video YouTube kepada pelajar ataupun kepada sesiapa yang melawati ke laman Canvas set kami. Bila kita tekan YouTube ni, dia akan terus ke video YouTube tersebut. Macam tu. Di sini ada video YouTube untuk mengenalkan alat-alat perkusi. Okey, pelajar boleh tengoklah. Okey, dan yang terakhir di sini kita ada mengenal nilai not, memahami nilai not, dan ada video juga disediakan. Bila kita tekan, dia akan terus seperti ini. Okey, baiklah, yang seterusnya kita masuk kepada aktiviti yang pertama, iaitu melalui kaedah Zoltan Kodal. Okey, next. Okey, di sini kita menekankan kepada standard kandungan, iaitu 3.1 pengkaryaan muzik dan juga standard pembelajaran 3.1.2 mencipta corak irama mudah menggunakan ikon mewakili not crochet, minim dan juga semi brief. Di sini kita menggunakan SK dan SP daripada DSKP tahun 3. Seterusnya. Okey. Hasil pembelajaran di mana kita mahu murid itu mengenal pasti dan membezakan nilai not berdasarkan suku kata, dan murid tahu cara bagaimana untuk menempuh corak irama dengan tepat menggunakan contoh yang diberikan oleh guru berdasarkan slide yang telah saya bina, dan seterusnya. Murid dapat menyebut suku kata irama dengan sebutan yang betul dan mendengar dan meniru corak irama dengan baik melalui aktiviti latih tubi yang akan kita lihat kemudian, dan murid dapat mengaplikasikan corak irama menggunakan simbol muzik asas dengan standard pembelajaran, di mana murid akan mencipta sendiri corak irama menggunakan kreativiti dorong sendiri. Okey, yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada aktiviti yang pertama, iaitu jom belajar irama muda melalui penekanan kaedah Kodal, di mana kaedah Kodal ini dia menekankan pembelajaran muzik melalui pendengaran, nyanyian,
sebutan ritma dan pergerakan badan. Jadi, dalam aktiviti ini, murid akan belajar mengenal pasti nilai not melalui sebutan nilai ritma. Okey, di sini saya sudah sediakan nota secara ringkas di mana murid boleh lihat dan bacalah sebelum melakukan aktiviti tersebut. Jadi apa yang mereka akan pelajari? Kenal pasti bunyi ritma, corak ritma tu, lepas tu tepuk dan sebut irama, dan seterusnya mereka cipta sendiri corak irama. Okey, yang seterusnya. Di sini saya juga telah menyediakan langkah-langkah bagaimana untuk melaksanakan aktiviti di sini. Dengan adanya langkah-langkah ni, murid dapat belajar secara kendiri tanpa bimbingan daripada guru. Jadi ini amat memudahkanlah dalam pembelajaran abad ke-21. Okey, yang seterusnya. Di sini saya juga sediakan suku kata solfaritma yang menggunakan ikon supaya pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Okey, seterusnya. Okey. Di sini juga murid hanya perlu menekan ikon YouTube untuk mengetahui cara tepukan tangan corak irama. Okey, contohnya cuba tekan. Jadi murid-murid hanya perlu menonton sahaja video ni untuk mengetahui cara tepukan corak irama. Okey. Saya sediakan juga latih tubi irama 1 dan irama 2. Dan aktiviti tepuk corak irama iaitu putar-putar roda, ciptaan, dan juga aktiviti seterusnya, aktiviti tepuk corak irama, tepuk amai-amai. Murid hanya perlu tekan sahajalah pada latihan skrin. Okay. Setelah habis mempelajari pada site laman aktiviti Corel ni, murid cuma perlu tekan pada navigasi sebelah kanan dan juga kiri sekiranya mau teruskan aktiviti kepada aktiviti kaedah lain. Murid tekan navigasi kanan. Baiklah, jika kita pergi ke laman yang seterusnya, kita mendapati ada kaedah call-off. Jadi kaedah call-off ini berdasarkan standard. Okay, kita scroll ke bawah, kita akan lihat standard kandungan yang digunakan adalah 2.2, masih lagi dalam DSKP Music tahun 3, iaitu standard kandungan 2.2 permainan alat perkusi, dan standard pembelajaran 2.2.2 memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan ikon yang mewakili nilai not, crochet, minim dan juga semi braille berdasarkan apa yang pelajar sudah belajar masa laman yang sebelum ini, iaitu aktiviti Kodali, di mana aktiviti Call of Duty dia lebih menekankan kepada permainan alat perkusi, which is sangat relevan dengan kami punya laman society yang berfokuskan kepada pemahaman irama. Baiklah, untuk laman Call of ni ada dua aktiviti utama yang pelajar boleh ikuti dalam laman ini, iaitu bila kita scroll ke bawah, kita dapati ada aktiviti bermain alat perkusi dengan menggunakan lagu Tutut Kereta Api. Jadi di sini aktiviti ini saya ambil daripada buku teks tahun 3. Dan pelajar hanya perlu tekan sahaja dalam laman ini dan terus boleh play audio tersebut sambil bermain alat perkusi. Jadi bila pelajar tekan, jadi pelajar akan bermain alat perkusi sambil mendengar audio yang ada di laman ini. Itu aktiviti pertama untuk kaedah call-off seterusnya. Kemudian kepada aktiviti yang kedua, iaitu bermain alat perkusi juga, tapi Pirates of the Caribbean. Semestinya sudah belajar lebih tahulah apa Pirates of the Caribbean ni. Jadi langkah pelaksanaan bagi aktiviti ini yang dalam laman ini ada pembahagian kumpulan yang murid dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil, dan setiap kumpulan diberikan satu jenis alat perkusi seperti tamborin, castanet, triangle dan also maracas, dan ada penerangan guru. Dan hasil pembelajaran daripada kaedah call-off ataupun aktiviti yang berdasarkan kaedah ini, iaitu murid dapat memainkan alat perkusi mengikut corak irama. Okey, bila kita scroll ke bawah ada aktiviti tersebut, iaitu Pirates of the Caribbean. Okey.
Jadi pelajar akan bermain alat perkusi mengikut video ini. Senang kan dengan halaman ni? Semua ada sudah dalam halaman ni. Tanpa perlu pergi cari lagi dekat YouTube ataupun Google. Just tekan and then we can play it. Dan kita pergi ke laman yang seterusnya, iaitu Pada yang seterusnya, kita sudah mempelajari kaedah kodal dan juga kaedah cut off. Dan seterusnya kita masuk kepada kaedah double cross. Di sini kaedah double cross yang digunakan menekankan kepada standard kandungan iaitu 2.3 bergerak mengikut muzik, dan juga standard pembelajaran 2.3.1 iaitu membuat pergerakan berdasarkan corak irama dari muzik yang didengar. 2.3.3 merancang pergerakan berdasarkan muzik yang didengar iaitu corak irama lagu dan juga tempo. Di sini dia sudah tekankan kepada bergerak. So, kita akan melakukan pergerakan mengikut rentak lagu. Sini ada saya sediakan juga hasil pembelajaran. Di sini mungkin murid-murid sendiri yang baca ataupun guru supaya mudah untuk digunakan lagi lah. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah pembelajaran. Jadi saya sediakan juga nota bagaimana untuk melakukan aktiviti ini, dan seterusnya pergi ke bawah. Pada aktiviti yang pertama iaitu mari bergerak. Jadi dalam kaedah double cross ni dia menekankan kepada pergerakan, sama ada pergerakan badan, itu body percussion. Murid hanya perlu ikut apa yang dipaparkan dalam slide ini. Contoh, maksudnya murid hanya perlu menepuk paha, tepi jari dan tepuk tangan mengikut rentak lagu yang diberikan itu. Yang seterusnya, yang di sini murid hanya perlu mencipta corak irama berdasarkan lagu yang dimainkan. Maksudnya mereka perlu bergerak secara bebas, sama ada secara berpasangan ataupun secara berkumpulan untuk melaksanakan pergerakan corak irama. Tetapi pergerakan itu hanya perlu seperti tepukan tangan, tepi jari, hentak kaki dan sebagainya. Itu saja. Contoh lagu yang saya pilih di sini adalah lagu Discover Color, di mana rentaknya lebih menarik. Seterusnya kita pergi ke laman yang seterusnya, yaitu latihan pengukuhan. Baiklah, dalam Canvas Sites ini bukan sahaja berfokuskan kepada aktiviti-aktiviti daripada kaedah cut-off, kaedah kodal, dan also kaedah double cross. Tapi dalam laman sites kami ini, kami ada juga menyediakan latihan pengukuhan kepada murid ataupun mana-mana sahaja guru-guru yang ingin melawat kepada Canvas Sites kami. Bila kita tekan sini ataupun murid-murid boleh scan saja QR ataupun klik here. Bila klik saja sini, kita akan terus ke laman seterusnya, iaitu laman pengukuhan. Maksudnya latihan. Murid boleh belajar secara sendiri melalui menjawab latihan pengukuhan ini. Bagi contoh, bila kita tekan mula, pelajar boleh belajar secara sendiri. Di sini ada nota-nota irama tadi. Aktiviti. Kita ada aktiviti juga dalam latihan pengukuhan ini. Di sini kita ada aktiviti padanan, di mana murid akan padankan alat-alat perkusi dengan cara bermain dia. Macam contoh loceng akan kelinci. Macam tu. Aktiviti 2 pun ada juga. Aktiviti isi tempat kosong. Menarik kan? Dalam laman Canvas Sites kami ini bukan sahaja ada aktiviti-aktiviti, ada link video YouTube, video-video yang menarik, tetapi juga ada latihan pengukuhan di mana pelajar boleh belajar secara sendiri, ulang kaji sendiri menggunakan laman Canvas Sites kami. Bukan itu sahaja, kami juga ada laman dibuat DIY Maracas, salah satu alat perkusi yang pelajar sudah belajar dari laman site ini. Di mana di sini video ini kami telah buat sendiri, di mana pelajar boleh akses dan lihat cara membuat alat perkusi menggunakan bahan kita sendiri. Bisa kita tengok di dalam video ni.
cara-cara dia lah, cara buat alat kursi. Mari kita bismillah. Okey. Dan itu sahaja untuk laman Canvas set kami. Menarik kan laman Canvas set kami? Kan syuhada? Kan? Betul-betul. Jadi apa yang pelajar boleh dapat daripada laman Canvas set ni? Apa kebaikan Canvas set ini? Rasa-rasanya. Yang pertama, kelebihan daripada Canvas set kami, murid boleh mengakses di mana-mana sahaja. Maksudnya mereka boleh belajar sendiri sama ada di dalam kereta, ketika makan ataupun di mana-mana sahaja. Bukan itu sahaja syuhada, laman Canvas set kami ini menggunakan elemen-elemen yang sangat menarik, video-video yang menarik, aktiviti-aktiviti yang menarik, dan juga ada latihan pengukuhan dan juga ada DIY Marakas lagi. Ya, baik, itu sahaja daripada kumpulan kami dengan produk PDP Digital kami, iaitu Zoom Pelajar Irama dengan alat perkusi bersama Cikgu Fazira dan Cikgu Syuhada. terima